Ustazah. Ustazah tekan unmute Ustazah. Kat sini tak ada butang untuk saya buka speaker. Cuma ada boleh buka untuk orang chat saja. Ikut Ustazah dah unmute tapi mic tak dengar. Hmm. Dengar ke? Itu. Okay. Boleh dengar? Ustazah dengar. Okay, kita boleh mulakan Ustazah? Okey boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi memberkati majlis, marilah kita sama-sama membaca umum kitab Al-Fatihah. Bismillah. Yang dihormati Encik Faizal Hamid, Timbalan Ketua Pustakawan PDTH, yang berusaha Barisan Pustakawan, yang berbahagia Ustazah Jamalia Arani, Pensyarah Kanak Aziz, serta hadirin sekalian. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama memanjatkan rasa syukur kehadrat ilahi Tuhan yang mengetahui kerana dengan limpah kurnianya jua maka kita diberi luangan waktu untuk berkesempatan berjumpa pada hari ini secara dalam talian untuk majlis bicara iman tajuk anak kita tanggungjawab kita. Terima kasih kepada penceramah jemputan kita iaitu Ustazah Jamalia kerana sudi untuk memberi ilmu yang bermanfaat kepada kita yang kebanyakannya majoriti adalah ibu bapa. Okey, baiklah. Tanpa melengahkan masa, saya serahkan majlis ini kepada Ustazah. Silakan. Baik. Alhamdulillah. Boleh dengar Masya Nana? Okey. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali, alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada Puan Mashina dan juga pihak perpustakaan UiTM di atas jemputan untuk kita bersama-sama pada hari ini dalam bicara iman yang bertajuk anak kita tanggungjawab kita. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man ismuhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini kita dapat bersama untuk kita berkongsi ilmu lah. Pada pandangan Ustazah kita berkongsi ilmu berkaitan dengan topik yang diberikan pada hari ini dan topik ini adalah antara topik yang sangat bermanfaat lah untuk kita, terutamanya bagi ibu bapa yang sudah pun mempunyai anak-anak. Okay? Dan anak-anak ini adalah satu tanggungjawab yang dikurniakan oleh Allah SWT, satu amanah dan satu anugerah yang hebatlah yang Allah bagi kepada kita untuk diberi pendidikan, untuk diberi tunjuk ajar dan juga diberi contoh-contoh yang baik untuk membentuk masa depan mereka dengan lebih baik. Jadi alhamdulillah Ustazah dengan insya-Allah dengan masa yang ada selama sejam ini kita cuba berkongsilah beberapa perkara yang kita boleh
gunakan, bukan saja mengikut kepada teori, tetapi kita juga boleh ambil dia sebagai satu praktikal lah dalam kehidupan kita. Walaupun mungkin hari ini ada dah di antara kita yang anak-anak pun dah besar kan, anak-anak dah besar yang mungkin dia nak muhasabah balik bagaimanakah tanggungjawab dia terhadap anak-anak pada sebelum ini. Tetapi insya-Allah Allah masih lagi memberi peluang, mungkin apabila daripada anak-anak tersebut lahirnya cucu-cucu ataupun keturunan-keturunan yang secara langsungnya akan melihat kesinambungan daripada didikan yang pertama yang kita beri kepada anak-anak kita. Jadi Ustazah suka nak petik. Ustazah boleh share ke Mashina? Ustazah nak share? Boleh Ustazah? Boleh nak? Okay. Nampak nak? Jadi pertama sekali Ustazah nak bawa satu renungan lah, renungan sebagai mukadimah untuk hari ini, di mana dalam satu hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW. Hadis ini adalah hadis yang popular lah, hadis yang biasa kita dengar, hadis yang biasa kita cuba untuk faham dalam membicarakan soal tanggungjawab ibu bapa terhadap anak-anak, yang mana anak-anak ini dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan mereka. Sebab kalau kita tengok ada juga di kalangan ibu bapa yang diberi ujian yang belum memiliki anak, sehingga kan mungkin ada yang tertekan, ada yang merasakan keperluan belum dipenuhi dan sebagainya. Namun kita faham ketentuan Allah SWT tentu ada satu hikmah yang baiklah untuk kehidupan manusia. Jadi saya nak petik satu hadis mula-mula daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Yang ni kita tengok dululah sebelum kita masuk kepada konsep anak kita, tanggungjawab kita. Jadi kita tengok dulu satu hadis yang pertama yang biasa dikaitkan dengan kelahiran manusia ataupun kewujudan manusia ini dalam sesebuah kehidupan di dunia ini, di mana Allah Nabi Muhammad SAW bersabda. Ustazah bacakan sikit, di mana Rasulullah SAW bersabda yang berbunyi, ma min mauludin illa yuladu ala al-fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi kama tuntaju al-bahimatu bahimatan jam'a'a hal tuhissuna fiha min jad'a'a. Summa yaqulu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Jadi hadis ini secara umumnya membawa maksud apabila Nabi SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, maka disebutkan oleh Nabi SAW maksudnya tidak ada seorang bayi yang dilahirkan melainkan dia dilahirkan dalam keadaan fitrah, yakni suci dan bersih. Ibu bapanya akan menjadikannya sama ada Yahudi, Nasrani atau Majusi. Seperti mana haiwan yang dilahirkan dalam keadaan sempurna sifat, adakah kalian rasa terdapat kecacatan padanya? Kemudian Abu Hurairah menyambung membaca ayat-ayat Al-Quran, di mana ayat ini membawa maksud secara umumnya fitrah semula jadi. Bila sebut manusia itu lahir dalam keadaan fitrah, jadi fitrah ni dia balik kepada pandangan ulama bahawasanya ia adalah Islam, satu fitrah di mana Allah yang menciptakan manusia, maka fitrahnya adalah untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan yang suci, dalam keadaan yang bersih. Dan berdasarkan satu riwayat, tempoh fitrah itu bermula daripada bayi sehinggalah dia berakal dan juga fasih berkata-kata. Ini nak tunjukkan bila hadis ini dalam satu hadis yang ringkas disebutkan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi, ni
di mana bayi itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci, bersih. Jadi Allah bertanggungjawabkan kepada ibu bapa tu nak corakkan sama ada anak tu dia akan jadi Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Sebab asal-asal penciptaan manusia itu Allah ciptakan dia dalam keadaan yang fitrah. Yang ni fitrah ni bila kita sebut mengikut pandangan ulama adalah balik kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab Allah yang ciptakan. Ya. Jadi bila Allah ciptakan, Allah tahu fitrah manusia itu akan kembali kepada yang menciptakan tersebut. Ini satu benda yang menunjukkan kepada tanggungjawab lah, balik kepada kita nak bincang konsep berkaitan dengan tanggungjawab ibu bapa terhadap anak-anak yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama yang saya nak masukkan sebelum kita pergi kepada yang lebih detail lagi lah. Okey. Kemudian apabila kita memahami hadis ini, hadis ni mungkin saya rasa mungkin ramai yang biasa dengar kan, biasa diterangkan bila dalam konsep berkaitan dengan lahirnya seorang anak kan. Jadi kita kena ambil peranan untuk kita corakkan dengan baik kan. Jadi kita akan tengok bagaimana cara nak corakkan anak-anak dengan baik kan. Walaupun mungkin ada setengah ibu bapa yang dia baru berpengalaman mungkin setahun dua, setahun jagung contohnya dapat anak. Tetapi dengan kelebihan ilmu dan juga hikmah yang Allah berikan kepada ibu bapa tersebut, maka dia dapat mencorak anak dia dengan baik. Ada yang tunggu masa mungkin 5-6 tahun dah jadi ibu bapa, mungkin sampai anak ketiga keempat barulah dia dapat satu idea, dia dapat satu kekuatan ataupun dia dapat satu hikmah untuk mendidik anak-anak dengan cara yang lebih baik. Semua ini bergantung kepada rezeki yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kemudian dalam satu lagi, kalau kita nak tengoklah, kalau kita nak sentuh soal berkaitan dengan tanggungjawab kita sebagai ibu bapa. Tadi kita balik kepada konsep anak yang dilahirkan tu dalam keadaan fitrah. Sebab semua manusia ni tak kiralah sebelum dia jadi ibu bapa, sebelum dia jadi datuk nenek, sebelum dia jadi orang-orang yang berilmu, sebelum jadi ulama dan sebagainya, maka mereka lahir daripada seorang manusia. Maksudnya sebab tu kita balik kepada konsep fitrah tadi tu. Manusia ni semua dalam keadaan yang fitrah. Kemudian masuk kepada bila kita nak jadi tanggungjawab sebagai ibu bapa. Jadi dalam konsep untuk kita memahami tanggungjawab sebagai ibu bapa ni lah, Ustazah suka petik dia akan balik kepada konsep pemilihan jodoh, kan. Jadi dalam Islam konsep untuk dikurniakan anak itu, dia akan balik kepada satu perhubungan yang halal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yakni ikatan perkahwinan. Jadi nak mula dengan konsep tanggungjawab ibu bapa, bagaimana ibu bapa akan menjadi seorang yang bertanggungjawab apabila anak-anak nanti dikurniakan oleh Allah SWT hasil daripada ikatan yang suci di antara seorang lelaki dengan perempuan yang dinamakan suami isteri. Maka kita kena patah balik sikit lah awal berkaitan dengan konsep pemilihan jodoh. Dan hadis ini juga hadis riwayat Imam Bukhari adalah satu hadis yang masyhur lah, hadis yang masyhur yang kalau siapa-siapa yang nak kahwin dulu-dulu pun sampai sekarang lah kan, khusus perkahwinan memang membicarakan tentang perkahwinan lah secara umum dan khusus, dan dia akan bawa kepada penceritaan bagaimana nak memilih jodoh sama ada di pihak lelaki ataupun di pihak perempuan. Jadi kalau hadis ni Ustaz letakkan matan hadis dalam bahasa Arab dan Ustaz akan terangkan sikit yang Ustaz rasa semua orang dah biasa dengar hadis ni, dah seronok dengar, yang belum dapat jodoh lagi, yang belum sampai jodohnya yang ditetapkan oleh Allah SWT, semua akan refer kepada teori menerusi hadis ini bagaimana untuk memilih jodoh yang baik supaya nanti apabila berlakunya generasi-generasi yang akan dilahirkan, maka generasi itu akan lahir daripada keturunan yang baik. Jadi kalau kita tengok sikit daripada riwayat Imam Bukhari, juga hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. So bila kita tengok kan banyak hadis kebanyakan diriwayat oleh Abu Hurairah, kita tahu kan Abu Hurairah ni rapat dengan Rasulullah SAW, sentiasa mendampingi Rasulullah SAW, sebab tu dia antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW. Maka an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi Abu Hurairah daripada Abu Hurairah bahawa dia mendengar Rasulullah SAW berkata, apa yang Nabi sebut? Tungkahul mar'atu li arba'in. Nabi kata nikahilah kamu wanita-wanita itu kerana 4 perkara.
kan. Dan ada ulama menyebutkan kalau perempuan pun nak kahwin dengan lelaki pun maka dia akan tengok kepada konsep 4 perkara ni jugalah. Maksudnya bukanlah terbatas kepada wanita sahaja, bukan terbatas kepada lelaki nak milih wanita sahaja, tapi juga boleh diguna pakai ataupun boleh dijadikan sebagai satu prinsip ataupun teori untuk untuk orang kata menunjukkan gangguan sikit. Yang ini untuk menunjukkan bagaimana pilihan, bagaimana pemilihan seseorang individu terhadap pasangannya. Jadi bila Nabi sebut nikahilah kamu wanita-wanita kerana 4 perkara. Pertama, 5 liha. Apa dia 5 liha ni? Adalah melihat kepada harta dia, melihat kepada apa yang dipunyai oleh seseorang wanita tersebut. Maliha kan. Okey. Kemudian yang kedua Nabi kata wali hasabiha, dan melihat kepada keturunannya. Jadi kalau nak pilih kepada pemilihan untuk dijadikan pasangan hidup, maka tengoklah kepada keturunannya. Maka kita pilih daripada keturunan yang baik-baik, bukan daripada keturunan-keturunan yang tidak baik. Dalam konsep Islam ni adalah sebuah keturunan-keturunan yang tidak baik dan sebagainya. Kemudian yang ketiga wa jamaliha, dan memilih mengikut kepada kecantikan dan keindahan seorang wanita tersebut. Dan dalam konsep keindahan kecantikan seorang wanita tersebut sebenarnya dia dalam konsep yang kalau kita bincang hari ini adalah konsep yang abstrak. Sebab tu kita tengok ada pasangan ini lelaki memilih wanita mengikut kepada pandangan dia kan, sesejuk mata memandang. Kalau orang tengok mungkin orang kata macam macam pasal apa dia tu boleh kahwin dengan orang ni, sedangkan macam-macam lah kan. Tapi dalam konsep kecantikan ataupun keindahan seseorang pasangan itu adalah abstrak kan. Kita tak nak tetapkan mengikut pandangan kita saja nampak benda tu cantik dan sebagainya, tapi ia bergantung kepada kecantikan itu bukan sahaja secara luaran, secara fizikal, secara lahiriah, tapi dia juga dilihat dalam konsep kecantikan dalaman, kecantikan rohani dan kecantikan dalam konsep batin lah, dalam jiwa dan sebagainya. Kemudian Nabi menyebutkan yang keempat walidiniha, dan kerana agamanya. Pilihlah wanita ni kerana agamanya kan. Dan di hujung ayat tu Nabi menyebutkan fasfar bidzatiddin taribat yadak. Maka pilihlah, maksudnya tekanlah dalam konsep pemilihan terhadap agama itu, maka akan selesai segala urusan, akan mudah, segala urusan akan berlaku kebaikan lah pada segala urusan tersebut. Jadi balik kepada konsep yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam konsep pemilihan jodoh ini, maka kita tahu dalam konsep sesebuah keluarga yang mana akan bermula daripada ibu dan ayah ini, dia sebenarnya perlu melihat balik kepada konsep pemilihan jodoh kan. Jadi kalau kita melihat kepada 4 perkara yang disebutkan oleh Nabi SAW, memang Nabi sebutkan kerana hartanya, kerana kemewahannya kan, dan kerana keturunannya, kerana kecantikan dan keindahannya, dan kerana agamanya. Malah Nabi SAW menekankan di hujung tu adalah bizatidin, fazfar bizatidin, pilih yang agama tu. Agama tu maksudnya yang utama. Sekiranya ada dalam konsep agama tersebut, maka yang lain selesai. Tapi kalaulah dalam konsep agama itu tidak selesai, hanya memilih kepada maliha saja, harta saja ataupun memilih keturunan saja, maka dia tidak akan melengkapkan proses untuk ibu bapa ini mempelajari sesuatu bagi pendidikan kelangsungan kelahiran zuriat yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. So ini antara hadis yang kita perlu jelas jugalah berkaitan dengan tanggungjawab ibu bapa. Sebab tu kalau kita tengok kan orang yang nak berkahwin, dalam kursus perkahwinan dia akan terangkan apa tanggungjawab apabila dia dah jadi suami isteri, kemudian tanggungjawab bila dah dapat anak, apa tanggungjawab yang perlu dilaksanakan untuk diselesaikan apabila mereka ini diberikan kurniaan anak, untuk dijaga, untuk dilaksanakan segala amanah-amanah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. So ini antara yang Ustazah nak cuba sebutkan hari inilah berkaitan dengan anak kita, tanggungjawab kita. Dan sebelum Ustazah masuk lagi secara dengan lebih detail, cuba kita tengok kepada doa yang biasa kita baca lah, doa. Jadi hari ini
mungkin dengan apa dengan hikmah berlakunya pandemik yang berpanjangan sehingga hari ini bermula daripada 2019, kita tengok apa dengan hikmah ini ramai di kalangan kita yang memperbanyakkan doa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kan. Jadi antara doa yang khususlah tentang anak ni yang biasanya kita doakan, sama ada orang yang dah kahwin ke ataupun orang yang belum kahwin pun dia akan doakan doa-doa yang baik ini, yang memohon apa Allah memberikan zuriat keturunan yang baik. Antara doa yang masyhur, doa yang biasa kita baca ialah daripada surah Al-Furqan, okey, ayat 74, di mana apa ni disebutkan dalam ayat ini yang biasa kita baca, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kan ayat ini bermaksud kita selalu minta doakan lepas Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kemudian kita akan minta doa, wahai Tuhan kami, berilah kami beroleh dari isteri-isteri dan zuriat keturunan kami perkara-perkara yang menyukakan hati melihatnya, dan jadilah kami imam ikutan bagi orang-orang yang mahu bertakwa. Jadi kita minta kan dengan Allah memberikan apa hadiah, anugerah isteri-isteri ataupun suami-suami yang soleh, yang isteri-isteri yang solehah. Kemudian daripada apa ni percantuman antara suami dengan isteri itu, maka Allah kurniakan zuriat keturunan. Jadi mohon kepada Allah untuk apa memberikan zuriat keturunan tersebut yang boleh menyukakan hati kita melihatnya. Maksudnya sesuatu yang mendamaikan, sesuatu yang menjadi penyembuhan dalam jiwa manusia kan, sesuatu yang menjadi apa keseronokan dalam kehidupan yang dipinjamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan akhirnya kita akan menjadi orang-orang yang sentiasa redha dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di kalangan apa bapa ni pula ataupun suami dijadikan sebagai imam ikutan bagi orang-orang yang mahu bertakwa kan. Jadi ini antara yang disebutkan dalam Al-Quran, kan, dan kita jadikan apa ni kita letakkan dalam hati kita Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Muhammad SAW itu sebagai satu panduan dalam kehidupan kita untuk kita dapatkan sesuatu yang baik dalam menjalani segala urusan, sama ada yang berkaitan dengan urusan kita secara peribadi ataupun urusan kita dengan bagaimana kita mengendalikan anak-anak kita yang telah diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu lagi, lepas Ustazah sebut ayat ni, barulah kita masuk kepada poin yang secara satu persatu tentang anak kita, tanggungjawab kita. Dan daripada surah Ibrahim kalau kita tengok ayat yang ke-40, Allah SWT berfirman yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbij'alni muqimas salati wa min zurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Tuhanku, jadikanlah daku orang yang mendirikan solat, dan demikianlah juga zuriat keturunanku. Wahai Tuhan kami, perkenanlah doa permohonanku. Jadi ini antara yang kita harapkan daripada zuriat keturunan kita, dan kita sendiri bermula daripada kita sendiri, untuk kita mempersembahkan sesuatu yang baik kepada zuriat keturunan kita, maka kita minta bila disebutkan pada awal penciptaan manusia ini dalam surah Az-Zariyat, Allah menyebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali diciptakan mereka itu adalah untuk beribadat kepadaku, yang Allah sebutkan. Jadi dalam konsep ayat ini kita tahu kita semua diciptakan untuk beribadat kepada Allah SWT. Dalam konsep pengibadatan ni luas kan, macam mana kita nak beribadat tu luas. Dan salah satu yang disebutkan oleh Allah SWT dalam ayat Quran juga, solatlah kamu untuk mengingati daku. Jadi kita bila kita disuruh untuk beribadat kepada Allah SWT, untuk sentiasa ingat pada Allah SWT, salah satu daripada perkara penting ataupun rukun yang penting yang terletak dalam rukun Islam itu sendiri adalah berkaitan dengan solat. Dan Allah menyebutkan dalam ayat Quran, solatlah kamu untuk mengingati daku. Jadi solat ni menjadi satu poin utama yang penting dalam kehidupan kita. Dan dalam nak mendidik anak-anak juga, kita seringkali digalakkanlah untuk membaca doa ini supaya kita ni jadi daripada kalangan orang yang sentiasa mendirikan solat,
Dan juga kita minta supaya anak-anak dan zuriat keturunan kita sampai hari kiamat pun, selagi bersambung zuriat keturunan tersebut, maka akan dijadikan ataupun akan diletakkan kita ini berada dalam keadaan orang yang sentiasa mendirikan solat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. So ini sebagai satu permulaan lah, mukadimah secara ringkas. Kemudian setengah jam yang terakhir saya akan masuk kepada apa yang dikatakan tanggungjawab kita terhadap anak-anak kita. Okey. Jadi mungkin kalau ada yang nak tanya soalan ke dulu, Ustazah bolehlah. Kalau siapa-siapa yang nak tanya soalan, Ustazah buka lah dulu sementara Ustazah nak sambung yang seterusnya. Kalau tak ada, Ustazah akan teruskan. Jelas lah setakat tu? Okay. Okey. Jadi Ustazah teruskanlah yang seterusnya. Kita nak patah balik kepada anak kita, tanggungjawab kita kan. Jadi balik kepada yang disebutkan tadi, anak tu lahir dalam keadaan fitrah. Maka ibu bapa ni yang mencorakkan sama ada jadi Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Jadi hadis ni jelas, maksudnya bila kita suami isteri, ibu dan ayah ini dalam keluarga yang Islam dan beriman, kemudian daripada mereka ini Allah cambahkan zuriat keturunan, maka yang lahir itu juga adalah dalam keadaan yang fitrah, dalam keadaan yang suci, dalam keadaan yang bersih. Dan peranan di sini kalau ikut hadis ni tadi, peranan ibu bapa tu yang besar, supaya apa-apa yang berlaku dalam kehidupan anak-anak ni sebenarnya bermula, kalau ikut hadis tadi, bermula dengan corak yang dibuat oleh seorang ibu bapa, corak yang telah kemudikan dengan baik oleh ibu dan ayah ni tadi. Jadi bila kata contoh, bila menurut hadis ni, kalaulah anak-anak tu lahir daripada keluarga yang bukan Islam, keluarga yang tidak mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, maka yang dicorakkan itu, walaupun anak tu lahir dalam keadaan yang fitrah, yang suci, yang bersih, yakni jalan Islam itu, maka dia akan dicorakkan mengikut kepada corak keluarga tersebut. Jadi kalau kita ni alhamdulillah, antara nikmat yang paling besar yang kita terima dalam dunia ini, dalam kehidupan kita di dunia ini sebelum kita balik pada Allah SWT pada hari akhirat kelak, adalah nikmat Islam. Bila kita dapat nikmat Islam ni, satu nikmat yang tiada tandingan lah kan, sebab Islam ini dapat mengelakkan ataupun dapat mengeluarkan kita daripada kegelapan kepada cahaya, dan dapat mengeluarkan kita daripada neraka kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu yang nikmat yang cukup besar lah. Sebab tu saya suka ulang-ulang petik kata-kata Sayyidina Ali kan, bila dia kata kalau kamu hendak merasai nikmat, kalau kita nak rasalah nikmat itu macam mana nikmatnya, maka Sayyidina Ali kata cukuplah Islam sebagai nikmat untuk kamu. Sebab Islam ni dengan maknanya yang selamat, dengan maknanya yang membawa kesejahteraan, maka apakah yang lebih baik nikmat daripada Islam tersebut? Yang itu satu. Dan Sayyidina Ali juga menyebutkan, sekiranya kamu ingin merasai pengajaran, ingin mendapat pengajaran, maka cukuplah kematian itu sebagai satu pengajaran. Dan hari ini kalau kita nak kaitkan dengan zaman hari ini, dengan keadaan yang diuji dengan wabak, penyakit dan sebagainya, membawa kematian yang cukup banyak dalam dunia sekalipun, maka kalau kita balik pada kata-kata Sayyidina Ali tadi, dengan kematian itu akan memberi pengajaran. Pengajaran itu kalau kepada orang-orang yang beriman, pengajarannya adalah sesuatu yang baik sehingga dia boleh terus untuk memilih mendekatkan diri pada Allah SWT. Sebab apa? Sebab kematian itu tidak menunggu masa, kematian itu adalah pada ketetapan Allah SWT. Tak ada siapa boleh lari daripada kematian dan sebagainya. Itu satu benda yang kita sebut dalam keadaan fitrah tadilah. Jadi fitrah Islam tadi, peranan ibu bapa nak corakkan macam mana anak-anak ni boleh jadi sesuatu yang baik dalam kehidupan dia dan sebagainya. Walaupun tidak dinafikan lah, tidak dinafikan anak-anak ni bila dia mula dengan ibu bapa, kemudian dia akan dihantarkan ke sekolah dan sebagainya. Ada juga pandangan ulama menyatakan antara guru yang utama juga kepada anak-anak ni adalah guru-guru di sekolah, guru-guru dia yang memberikan ilmu dia dan sebagainya. Namun tidak dinafikan peranan ibu bapa. So ibu bapa ni dekat dengan anak-anak, ibu bapa berada di rumah dengan anak-anak dan sebagainya, maka ibu bapa juga tidak boleh mengambil peranan ataupun mengambil peluang untuk membiarkan supaya anak-anak ni hanya dicorakkan oleh orang luar
tanpa ada sedikit pun daripada peranan ibu bapa dalamnya untuk mencorakkan sama ada corak keimanan anak-anak, corak akhlak anak-anak dan sebagainya. Sedangkan anak-anak ni berada dalam keluarga bersama dengan mereka. Itu yang kita nak tengok balik kepada peranan ibu bapa tadilah. Okey. Baik. Jadi Ustazah nak masuk kepada Ustazah ambil beberapa lah kalau nak cerita betul berkaitan dengan peranan ibu bapa terhadap anak-anak kan, dan biasa kita sebut peranan anak terhadap ibu bapa tu satu yang timbal balik lah, dua hala antara ibu bapa dengan anak-anak dan anak-anak dengan ibu bapa. Jadi kalau kita nak tengok salah satu lah yang Ustazah suka baca lah daripada dulu Ustazah baca buku. Antara ni buku tunjuk sikit lah kalau perpustakaan kan biasa ada buku kan, buku Tarbiyatul Aulad ni kan, Tarbiyatul Aulad fi Islam, tulisan oleh Syekh Abdullah Nasir Ulwan kan. Buku ni pun dah banyak diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Diceritakan pada abad ini yang ditulis oleh Syekh Abdullah Nasir Ulwan ni, sebelum ini tidak ada, sebelum ditulis lah, tidak ada kitab yang lengkap yang menceritakan tentang bagaimana peranan ibu bapa mendidik anak-anak tu tadi. Apa tips-tips untuk ibu bapa mendidik anak-anak supaya anak-anak ini mendapat sesuatu yang baik dalam kehidupan mereka. So antara benda yang disebutkan nanti Ustazah akan share lah sikit-sikit berkaitan dengan apa yang telah disebutkan oleh Syekh Abdul Nasir Ulwan. Jadi Ustazah nak mulakan dengan pendidikan kan. Kalau kita tengok anak kita, tanggungjawab kita. Yang disebutkan oleh Nabi SAW yang awal-awal yang Ustazah sebut juga tadi kan, Nabi SAW memerintahkan supaya ibu bapa ini mengajar anak-anaknya solat ketika usia 7 tahun, okay? Dan memukul dengan pukulan mendidik ni apabila sampainya umur 10 tahun mereka meninggalkan solat kan. Jadi perkara pertama yang nak tunjukkan kepada tanggungjawab kita kan, tanggungjawab kita mula-mula sekali kalau kita nak balik kepada hadis Nabi SAW, kita didik anak-anak dengan solat. Didik anak-anak dengan solat ni secara tidak langsung membawa kepada perlunya pendidikan keimanan, pendidikan iman ni. Sebab nak ajar solat ni kan, dan solat ni kalau kita balik kepada surah Taha tadi, solatlah kamu untuk mengingati aku. Jadi dalam konsep nak bawa kepada manusia ini kenal dengan Tuhan, kan? Beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yakin dengan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala untuk diimani, untuk dikasihi, untuk dicintai, maka dia akan mula dengan solat. Sebab tu kita tengok bagaimana Nabi SAW bersabda berkaitan dengan ajarlah anak-anak kamu solat ketika usia 7 tahun kan. Jadi dalam masa 7 tahun ni dalam konsep yang kita tengok sekarang ni, masih lagi budak-budak ni dalam keadaan yang tak dapat membuat keputusan dalam kehidupannya. Jadi peranan ibu bapa bagi orang yang Islam lah kan, terutamanya orang Islam lah yang yakin dengan Allah SWT, maka dia wajiblah mengambil pendekatan untuk mendidik anak-anak tu solat. Itu peranan yang pertama kan. Sebab dengan solat ni tadi dia akan kenal Allah SWT. Sebab bila kita nak ajar anak-anak ni solat kan, solat Nabi kata ajar 7 tahun. Tapi nak sampai kepada 7 tahun nak ajar dia solat ni, maka dalam solat tu kita kena patah balik juga kepada bagaimana pelaksanaan solat tersebut, dari sudut rukunnya, caranya dan sebagainya. Dan paling tidak pun kita akan ajar anak-anak supaya boleh membaca Al-Fatihah kan. Jadi bila nak solat 7 tahun, jadi persediaan untuk sampai kepada 7 tahun tadi tu, untuk dia boleh melaksanakan solat tadi ni pada satu usia yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW berdasarkan wahyu yang diterima di sisi Allah SWT, maka 7 tahun tu menjadi satu waktu yang tepat untuk mendidik anak-anak supaya nanti bila sampai usia dia akil balik dan sebagainya, maka dia istiqomah dengan solat tadi. Jadi sebelum nak memulakan solat pada usia 7 tahun ni, sebenarnya pendidikan tu akan bermula di awal sebelum 7 tahun tadi. Contohnya nak ajar untuk baca Al-Fatihah, baca Quran kan. Kalau kita tengok kan sejarah-sejarah dalam Islam kan, dan sampai hari ni pun kita tengok ramai di kalangan ibu bapa yang mempunyai kesedaran, dia mula ajar anak-anak baca Quran seawal usia mungkin 3 tahun, ada yang boleh hafal Quran usia 5 tahun. Masya-Allah, memang satu keajaiban lah kan, yang cukup baik apabila
orang kata apa, dikelilingi dengan sesuatu yang baik, maka dia akan membuahkan sesuatu yang baik dalam hati dan dalam jiwa seorang anak-anak, sehingga akhirnya dia boleh dengar je Al-Quran, dia boleh hafaz kan, sebab hati dia masih lagi bersih, belum lagi masuk macam-macam benda macam kita hari ni kan. Kita hari ni dah hidup makin lama kan, makin banyak masuk kan benda dalam hati, kadang-kadang nak buang balik tu susah kan. Lepas tu apa, kalau kadang-kadang kita istighfar untuk buang benda-benda yang kotor dalam hati kita, sama ada sangkaan ke ataupun benda-benda yang buruk yang kita tersebut pada orang-orang lain dan sebagainya. Tapi anak-anak ni daripada usia yang kecil ni hati dia bersih kan, dan dia belum dinilai secara apa, dosa pahala di sisi Allah SWT ni secara direct, sebab dia belum mencapai satu waktu akil balik tu secara jelas kan. Jadi bila Nabi kata ajar anak kamu solat pada awal usia tadi, maka kita akan mulakan dengan pendidikan sebelum solat tu tadi kan. Kita ajar dengan pendidikan iman, supaya kita sentiasa sebut kepada anak-anak ni bagaimana apa ni, nak menunjukkan keyakinan kita kepada Allah SWT. Kita akan cerita tentang keagungan Allah SWT, kebesaran Allah SWT. Sebab tu di mulut kita sebagai ibu bapa ni, walaupun kita bukan ustazah kan, tapi kita ni hamba Allah SWT yang memang kita tahu Allah menciptakan kita ni adalah untuk tujuan kita kenal Allah, kita beribadat kepada Allah SWT. Maka di mulut kita ni, bila kita dah dikurniakan oleh Allah SWT dengan anugerah anak ini, dan kita yakin anak yang dianugerahkan oleh Allah SWT ni adalah pinjaman, sekadar pinjaman, dan kadang-kadang menjadi ujian dan nikmat kepada seseorang manusia kan. Jadi kita ambil pendekatan ini untuk kita bercakap sesuatu yang baik, bermula dengan pendidikan keimanan tadi tu. Kalau kita tengok kepada Syekh Abdul Nasir Uwan pun, dia kata pendidikan keimanan tu antara pendidikan yang paling penting dalam kehidupan anak-anak, yang perlu diambil tanggungjawab oleh ibu bapa tadi tu. Jadi bila kita berada dalam keadaan yang orang yang beriman, Islam yang beriman, yang kita pun yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan segala apa yang berlaku qadar-qadarnya kita yakin, dengan rukun-rukun iman yang 6 kita yakin, maka seawal usia tu kita sentiasa bercakap, sentiasa menyebut-nyebutkan supaya anak kita mempunyai satu pandangan, dan dalam hati dia ada satu kekuatan akidah yang dipegang, yang dia akan yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita akan sebut benda-benda yang baik kan, kita akan cakap benda-benda yang baik sehingga dia tahu bahawa Allah SWT itu wujud, Allah SWT itu wajib untuk diimani. Kita buat sesuatu itu kerana Allah SWT, maka kita sebut yang baik-baik, dan benda tu dia akan masuk secara perlahan-lahan, dia akan masuk dan menjadi satu yang tinggal dalam hati yang baik kan. Jadi bila kita mulakan dengan pendidikan keimanan ini, kita akan cerita tentang iman, tentang Allah Subhanahu Taala, maka kita akan tunjukkan kepada anak-anak ni satu pemahaman ataupun satu pengalaman rohani dalam jiwa dia, untuk dia yakin Allah itu adalah Tuhan yang berhak disembah kan. Jadi sebelum kita nak masuk kepada ilmu-ilmu yang lain yang kita nak bagi pada anak-anak, ilmu yang lain pun, ilmu kemahiran ke ilmu-ilmu yang lain juga perlu untuk perkembangan anak-anak, tapi kita mulakan dengan apakah ilmu yang paling utama yang perlu kita bagi pada anak-anak. Jadi kalau balik kepada konsep tadi, hadis Nabi tadi, memang untuk mengenal Allah SWT. Solat ni untuk kenal Allah SWT, maka kita kena ajar anak-anak kita untuk solat. Dan bila kita nak ajar anak-anak untuk solat, maka kita kena adalah pendidikan dia macam mana kita nak ajar anak solat kan. Mungkin bukan dengan cara yang paksa, tapi dengan cara yang, bila anak-anak ni Nabi pun pesan dalam kitab Adabul Mufrad kan, yang ditulis oleh Imam Bukhari, Nabi pun pesan kalaulah anak tu kecil kan, anak tu dalam keadaan yang bayi, dalam keadaan yang budak-budak, maka ibu bapa ni pun dia kena masuk dengan keadaan anak-anak tadi. Dia akan layan anak-anak seperti mana dia pun jadi macam budak-budak. Tu baru berjaya kan. Jadi kalau kita anak-anak umur 3-4 tahun, tapi kita train dia, contohlah kita ada PhD, kita train anak tu macam orang yang dah ada PhD. Jadi dia tak sampai kan. Sebab tu bila sahabat-sahabat pun sebutkan, dan Nabi pun menyebutkan kalau kita nak didik seseorang ala qadri uqulihim, mengikut kepada akal dia, bagaimana tahap akal dia untuk menerima sesuatu perkara kan. Jadi
kita tengoklah kita nak ajar anak kita semayang macam mana kan. Mungkin kita beli telekung-telekung yang cantik kalau bagi perempuan kan, ataupun kita sediakan pakaian-pakaian yang cantik untuk dia semayang, beli sejadah yang cantik dan sebagainya. Kemudian kita ajak semayang bersama kan. Kita ajak semayang dalam keadaan macam mana pun dia buat, mungkin dia tengok dulu. Mungkin dia tengok dulu kan. Tengok dulu ayah semayang, tengok dulu mak semayang. Lama-lama bila dia dah setiap kali semayang, dia akan bersama dengan kita. Maka bila sampai je umur 7 tahun, kita dah boleh ajar dia untuk semayang. Dan kita boleh mulakan dengan mengajar untuk mengenal ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Paling utama sekali Al-Fatihah. Bila selesai Al-Fatihah, insya-Allah yang lain juga akan selesai. Itu satu yang penting lah, tanggungjawab kita untuk membawa anak kita supaya kekal dengan solat. Dan dalam konsep bila sampai umur 10 tahun, maka hendaklah dipukul dengan pukulan mendidik, kan rotan. Biasanya kalau ikut kepada dalam sejarah Islam ni lah, umur 9 tahun, 7-9 tahun bagi perempuan sudah mencapai akil balik kan. Jadi kalau dalam konsep kita di Malaysia hari ni mungkin umur 11-12 tahun kan. Jadi selagi mana belum mencapai akil balik memanglah tidak wajib. Tetapi apabila mereka ni mumayyiz, maka mereka sah solat mereka lah, walaupun tidak diwajibkan untuk mereka melaksanakan solat pada keadaan mereka ini belum lagi mencapai akil balik dan tidak dikira sebagai dosa lah sekiranya meninggalkan. Namun pendidikan untuk mereka istiqamah, untuk mereka konsisten, untuk mereka merasai nikmatnya solat itu perlu dimulakan dengan awal. Dan pentingnya untuk ibu bapa ni juga menunjukkan contoh yang baik kan. Kalau kita nak ajar anak kita untuk solat, maka kita juga kena menunjukkan perbuatan solat itu dengan baik di depan anak-anak kita kan. Mungkin sembahyang berjemaah bersama-sama kan, ambil peluang untuk berjemaah dalam keluarga supaya anak-anak melihat ibu bapanya juga adalah orang yang sentiasa menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita sendiri pun, sebab ada satu kes, bukan satu lah, ada pelajar-pelajar yang datang berjumpa dengan Ustazah nak belajar solat. Bila dah capai umur 20 tahun, capai umur 23 tahun kan, umur 18 tahun, pelajar-pelajar kita lah. Dia belajar, dia datang dengan keadaan yang memberitahu Ustazah, boleh tak tolong ajar saya solat. Jadi kita pun rasa kadang-kadang macam pelik juga kan, sebab dah capai umur 18 tahun, 20 tahun, 23 tahun, tapi dia datang kat kita, dia nak minta untuk kita ajar solat. Dan saya juga ambil satu peluang lah untuk bertanya kepada pelajar ni, kenapa nak belajar semula solat kan? Adakah disebabkan oleh tak yakin dengan perbuatan solat yang telah dilaksanakan ataupun macam mana kan? Jadi pelajar ni kata bukan tak yakin, dia nak solat tapi dia tak pernah solat sejak umur, maksudnya daripada awal usia dia sampai sekarang ni dia tak pernah solat. Nak kata konsisten pun tidak, dan memang kadang-kadang solat pun kalau masuk asrama dan sebagainya, solat pun seolah-olah macam ikut saja, yang dia tak tahu dia nak buat apa sebenarnya, nak baca apa dan sebagainya. Dan bila saya tanya gitu, saya cuba bersembang sikit dengan dia. Adakah kamu tak dapat pendidikan solat ni daripada ibu bapa ke? Ibu bapa macam mana dengan awak dulu dan sebagainya. Dia kata, alhamdulillah mak ayah saya memang setiap hari dia akan suruh saya solat. Daripada kecil mak ayah akan suruh solat ni. Tapi dia kata dia tak pernah tengok mak ayah dia solat. Jadi bila kita sekadar menyuruh saja tanpa kita tunjukkan perbuatan, tunjukkan contoh, jadi anak-anak ni dia tak nampak kan. Seawal usia dia tak nampak, jadi dia tak dapat nak merasai bagaimana nak laksanakan perkara tersebut. Jadi ini bukan satu rekaan lah kan. Jawapan pelajar ni bukan satu rekaan, sebab dia kata memang mak ayah dia tak pernah tak suruh solat, tapi tak pernah tunjuk dan dia tak pernah tengok bagaimana solat itu dilaksanakan. Itu satu benda yang kita kena mulakan balik dengan kita menjadi penunjuk contoh yang baik kepada anak-anak. Itu yang pertama berkaitan dengan solat kan. Okey. Kemudian yang kedua antara tanggungjawab kita
sebagai ibu bapa terhadap anak-anak kita, kita nak kan, kita nak anak-anak kita ni mempunyai akhlak yang baik kan. Kita nak anak-anak kita ini apabila bercakap, cakapnya dengan keadaan yang baik. Apabila melakukan satu-satu perbuatan, kita nak anak-anak kita mempunyai sikap-sikap yang baik, menghormati orang lain, menghormati orang tua dan sebagainya. Dan kita nak juga anak-anak ni untuk mendoakan kita sama ada ketika kita masih hidup ataupun setelah kita meninggal dunia. Jadi bila kita balik kepada konsep akhlak ini, antara benda yang paling penting lah tanggungjawab kita kan. Saya pun pengalaman tak banyak lah dalam mendidik anak-anak kan. Anak-anak saya pun di sekolah menengah baru kan, sekolah menengah. Tapi saya cubalah yang terbaik berdasarkan apa yang kita dapat secara teori dan kita cuba implement lah secara praktikal dalam kehidupan keluarga kita sendiri. Mungkin kita tak boleh nak pergi keluar dengan lebih besar kan, kita tak boleh nak mendidik anak-anak orang lain dan sebagainya. Cuma kita boleh bagi tips secara teori dan mungkin ahli keluarga tersebut dia akan cuba implement lah untuk keluarga dia sendiri. Dan dalam bab akhlak ni, bila kita tengok kan, kalau kita balik kepada pandangan Imam Ghazali lah, bila menyentuh soal akhlak ni, Imam Ghazali kata akhlak ni adalah sesuatu perbuatan yang keluar daripada seseorang manusia tu, okay, yang tidak memerlukan pertimbangan akal. Maksudnya yang tidak memerlukan pertimbangan akal ni maksudnya apa? Bila seseorang manusia ni dia mengeluarkan perkataan, mengeluarkan perbuatan, praktikal dan segalalah yang keluar daripada dia dari sudut perbuatan ataupun percakapan dan sebagainya, maka dia akan dinilai sama ada benda tu jadi akhlak yang baik ataupun akhlak yang buruk kan. Dan ia sebenarnya bermula daripada hati lah, bermula daripada hati. Apa yang dilihat, apa yang tersemai dalam jiwa seseorang manusia tersebut. Contoh dalam ahli keluarga kan. Dalam ahli keluarga kita ada anak. Kita sebagai mak ayah, kita ada anak-anak kan. Kita memang mengharapkan untuk anak-anak ni jadi akhlaknya baik. Dan anak-anak tu bersama dengan kita waktu masih kecil lagi lah. Ketika bayi, sampailah masuk sekolah rendah, sampai masuk sekolah menengah, sampai universiti dan sebagainya. Sentiasa dengan kita. Walaupun keluar masuk mungkin pergi sekolah dan sebagainya, tapi dengan kita tu banyak kan. Bila dengan kita banyak maksudnya kita kena tunjuk contoh yang baik kan. Kita berperanan untuk menunjukkan contoh yang baik kepada anak-anak kita. Jadi kalau ikut Imam Ghazali ni, apa yang anak-anak tu nampak di sekeliling, yang dia bersama-sama setiap hari dalam kehidupan dia, maka benda tu yang akan meresap masuk dalam jiwa dia, dalam hati dia. Dan akhirnya yang akan dikeluarkan tu adalah berdasarkan apa yang diterima daripada keliling dia tu, ahli keluarga dia, mak ayah dia kan. Kalaulah mak ayah dia ni menunjukkan contoh yang baik, bersopan santun ketika bercakap dengan perkataannya baik-baik kan. Kalau cakap pun perkataan yang baik-baik, sentiasa ada syukur, sentiasa ada redha kan dalam perkataan dia pun. Maka anak-anak tu tengok benda-benda yang baik, benda-benda yang bila mak ayah ni cakap dengan orang yang lebih tua, maka dia cakap dengan keadaan yang menghormati dan sebagainya. Jadi benda itu akan meresap masuk dalam jiwa anak-anak. Dan bila dia pula nak implement praktikal tersebut kepada orang lain ataupun kepada mak ayah sendiri, maka dia akan ikut kepada apa yang ada dalam hati dia tu. Apa yang dia tengok dalam hati dia tu kan. Itu dia akan keluar dengan akhlak yang baik kan. Jadi dia lihat berdasarkan kepada contoh tauladan yang baik daripada mak ayah itu. Tapi cuba bayangkan, kalaulah sekiranya na'udzubillah min zalik kan, dalam ahli keluarga ni mak ayah kan, sekarang ni pun mak ayah mungkin dalam keadaan ujian, diuji dengan kesusahan, diuji dengan macam-macam lah ujian, stres kan, diuji dengan ujian-ujian yang macam pelbagai lah, dengan kerja dan sebagainya. Kadang-kadang tak dapat nak kawal emosi, tak dapat nak kawal diri, dan mungkin juga bila kita terlalu sibuk dengan hal keduniaan, kita kurang zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So benda tu jadi tak balance dalam diri seseorang manusia, tak balance. Maka benda ni akan jadi dalam sesebuah keluarga, ibu dan ayah tadi, maka kadang-kadang yang keluar daripada ibu dan ayah tu dari sudut perbuatan ke perkataan tu adalah sesuatu yang tidak sedap didengar kan. Berlakunya
tengking menengking contohnya kan, berlakunya bercakap dengan keadaan yang tidak hormat, tidak menghormati orang lain, tidak sopan dan sebagainya. So kalau anak-anak tu dia berada di keliling kita, mendengar benda-benda yang tidak baik, yang dia tengok daripada contoh yang dekat dengan dia tengok contoh kan, uh, mak ayah macam ni sikap dia. Okay. Kalau bercakap pun memang kasar, kalau bercakap pun memang menengking dan sebagainya. Dan dia tengok benda tu, dia tengok, dia tak bercakap apa-apa, dia akan tengok je. Dan akhirnya benda tu masuk dalam jiwa dia, kan? Masuk dalam jiwa dia. Sebab tu bila dia berhadapan dengan orang, berhadapan dengan maksudnya sepupu sepapak dia ke, ataupun berhadapan dengan orang-orang yang lebih tua daripada dia dan sebagainya, maka benda tu secara automatik dia akan keluar. Yang ni yang dikatakan oleh Imam Ghazali ni, akhlak ni dia tidak memerlukan kepada pertimbangan akal kan. Dia maksudnya dia akan keluar dan akan keluar tu lah. Sebab tu yang kita dalam Islam ni kita bahagikan akhlak tu kepada dua. Dia ada akhlak mahmudah, akhlak yang baik, terpuji, dan dia ada akhlak yang mazmumah. Kan dia akan keluar. Kita boleh kata apa ni, hati saya baik, yang keluar tu sebenarnya tidak selaras dengan hati. Dia sebenarnya dalam konsep Islam ni, bila hati kita baik kan, bila hati kita ni tenang, hati kita baik, yang akan keluar tu pula yang baik-baik kan. Tapi bila dalam hati kita ada gangguan, ada sesuatu yang menghalang untuk keluarnya sesuatu yang baik, maka kena tengok balik apa yang ada dalam hati kita tu. Jadi benda ini antara satu benda yang besar lah dalam pendidikan anak-anak. Akhlak ni bermula daripada contoh yang paling dekat dengan dia. So kalau kita mak bapak kan, kadang-kadang ada setengah di kalangan ibu dan ayah ni menyesal dengan sikap anak-anak yang tidak menghormatinya, yang tidak sopan, yang macam-macam lah, na'udzubillah min zalik. Cuba kadang-kadang kita cuba muhasabah balik. Kenapa jadi begitu kan? Adakah salahnya disebabkan oleh kesilapan kita, tidak menunjukkan contoh yang baik kepada anak-anak. So jadi benda ni kalau nak bincang dalam konteks para ulama membincangkan pula, dia tengok dari segi contoh yang ditonjolkan. Kita dekat dengan anak-anak, mak ayah ni dah dekat dengan anak-anak. Jadi kita tunjuk contoh-contoh yang baik kan. Tunjuk contoh-contoh yang baik, maka anak-anak dia akan ikut contoh-contoh yang baik. Dan kita selalu pesan, antara satu benda yang kita dalam kita nak membentuk akhlak yang baik ni adalah bila kita dengar anak-anak menyebut ataupun melakukan sesuatu perkara yang melanggari apa yang ada dalam ajaran Islam. Maksudnya dia bercakap sesuatu yang tidak baik kan. Maksudnya mungkin kadang-kadang didengar, kita hantar anak-anak awal sekolah juga kan, kita hantar ke nursery, kita hantar ke tadika, di awal usia 3 tahun, 4 tahun kita dah hantar disebabkan oleh kita melaksanakan tanggungjawab amanah kita sebagai orang yang bekerja, maka kita hantar anak-anak di sekolah dan sebagainya, hantar pada pengasuh dan sebagainya, dan dia juga belajar daripada mereka kan. Bila berlaku benda ni, dia belajar daripada mereka dan sebagainya. Dan kita bila anak tu bersama dengan kita, apa peranan kita bila kita tengok anak kita mengeluarkan sesuatu perkataan yang tidak baik ataupun menunjukkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, maka peranan kita bila kita dengar je anak kita sebut benda yang tak elok contohnya kan. Jadi kita sebagai ibu bapa kena ambil peranan supaya menegur. Sebab pada masa berlaku itulah kita kena tegur anak-anak tu supaya tahu apa yang dibuat tu adalah salah. Tapi kadang-kadang kita take for granted, kita rasa macam tak apalah, anak-anak budak-budak lagi ni, kecil lagi ni, tak apalah, dia bukan tahu pun pahala dosa, dia bukan tahu pun benda tu salah dan sebagainya. Di situ kadang-kadang menjadi satu kesilapan kan. Kalau kita tak cakap kan, benda yang dia buat tu salah, kita tahu dia cakap benda-benda yang pelik contohnya kan, ataupun dia buat benda-benda yang pelik yang salah lah dari sudut kita pun faham benda tu salah. Tapi kita membiarkan ia berlalu disebabkan kita duk rasa tak apalah, anak-anak tu kecil lagi, nanti besar-besar nanti kita bagi tahulah, nanti besar-besar nanti ditahulah kata benda tu salah. Tak, dia sebenarnya bermula daripada awal. Kalau masa dibuat tu kita tak tegur, kita tak bagi tahu benda tu adalah tidak soleh kan, benda ni tak betul, tidak soleh. Kita sebagai orang Islam yang kita beriman pada Allah SWT, kita tak boleh buat benda-benda yang tak elok ni. Kalau jumpa lagi ada orang buat benda macam ni, maka kita jangan ambil, kita jangan dengar dan sebagainya. So benda tu dia akan timbal balik, dia akan bagi satu penyucian balik dalam hati dia, yang dia tahu benda tu adalah sesuatu yang salah. Jadi sebab tu perkara ni penting lah dalam nak mendidik akhlak ni. Peranan ibu bapa tu penting. Selain daripada menunjuk contoh yang baik tadi tu, maka kalau dia tengok anak-anak dia buat sesuatu yang salah, maka mak ayah ni punya kuasa untuk menegur. Kan dalam hadis menyebutkan
Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa melihat kemungkaran. Kemungkaran ni maksudnya benda-benda yang Allah tak suka, benda-benda yang tidak baik, yang boleh membawa kepada kerosakan, kemudaratan dan sebagainya. Falyughayyirhu biyadihi. Kalau kita ada kuasa, macam mak bapak ada kuasa, maka dia boleh menegur dengan tangan, kan. Fa illam yastati' fa bilisani. Kalau tak mampu nak ubah dengan tangan, dengan kuasa yang ada, maka ubahlah dengan lidah. Cakap. Maksudnya tegur. Salah tu. Tak boleh cakap macam tu. Dosa tu cakap macam tu. Contoh kan. So kita cakap lah. Jadi kalau kita tak mampu juga, fa illam yastati' fa biqalbih. Kalau tak mampu nak ubah dengan tangan, tak mampu nak ubah dengan lisan, maka ubahlah dengan hati. Dengan hati tu kita doa sebenarnya. Bukan dengan hati tu kita biarkan gitu saja, dah tak mampu kita pun biar. Tapi anak-anak tu kena tengok, anak-anak tu di bawah kita. Allah bagi anugerah dan Allah bagi satu tanggungjawab untuk ibu bapa. Jadi di mana kita nak katakan kita tidak ada peranan dan tidak ada kuasa, kan? Sedangkan anak-anak tu di bawah tanggungan, yang mana kita berhak untuk membuat sesuatu bagi melangsungkan kehidupan yang baik kepada anak-anak kita. Itu benda yang penting yang kita kena sebutkan. Dan bila sebutkan fa illam yastati' fa biqalbihi tu, kalau tak mampu ubah dengan tangan, dengan lisan, maka ubah dengan hati. Fadzalika adhaful iman. Dan mengubah dengan hati itu adalah selama-lama iman. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kemungkaran itu tak dapat nak dihalang. Kemungkaran itu sentiasa saja berlaku. Sebab kita tak cakap, kita tak ubah, akan kita cuma berdoa, mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik dan sebagainya. Namun dia berada pada selemah-lemah iman. Sebab kemungkaran itu akan sentiasa berlaku tanpa ada teguran dan sebagainya. Itu satu benda yang pentinglah dalam konsep pendidikan iman dan pendidikan akhlak anak-anak tu sendiri. Jadi kita kena tunjuk contoh yang baik. Kalau kita nak ambil contoh yang baik, kita banyakkan baca bagaimana sirah Nabi SAW, kan. Nabi dengan anak-anak baginda, Nabi dengan cucu-cucu baginda, bagaimana Nabi. Dan kita pun sebut Nabi Ustazah, kan. Tapi Nabi datang untuk siapa, kan? Nabi datang untuk manusia, kan. Allah hantar Nabi, Allah utuskan Nabi untuk umat manusia, untuk dijadikan sebagai contoh teladan yang paling mulia, kan. Pada Rasulullah SAW itu adalah contoh yang paling baik, kan. Dan Rasulullah SAW berada pada keadaan akhlak yang cukup hebat untuk kita ambil contoh. Jadi kita dah ada panduan-panduan daripada Rasulullah SAW. Cuma benda ni kadang-kadang kita mungkin belum dapat melaksanakan disebabkan mungkin ada kekurangan di pihak kita dan sebagainya. Namun kita harus berusaha lah untuk membawa kepada kebaikan dalam pendidikan anak-anak, sebab anak-anak ni menjadi tanggungjawab besar kepada ibu bapa untuk dilaksanakan. Okey, itu antara yang saya boleh sebutkan. Dan sikit lagi saya nak petik beberapa pandangan daripada Syekh Abdul Nasir Luan. Anak kita tanggungjawab kita. Yang penting tadi pendidikan keimanan tak paling awal, kan. Pendidikan keimanan tak paling awal, ajar solat, kan, ajar mengenal Allah SWT. Ceritalah pasal sifat-sifat Allah SWT, keagungan Allah SWT dalam keadaan yang bila sebut la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, maka tiadalah mudarat, tiadalah manfaat, tiadalah kuasa, tiadalah kehinaan, tiadalah kemuliaan kecuali semua datang dengan Allah SWT. Kita terang benda tu tiap hari, kan. Kalau kita ada kalau kita yang ada anak-anak ni, tak kira lah anak-anak ni sekolah menengah ke sekolah rendah ke, kita ambil satu masa satu hari, mungkin lepas maghrib dan isyak, lepas maghrib, antara lepas maghrib dengan isyak, ambil satu waktu untuk kita duduk bersama, kan. Bacalah tazkirah ke, kan. Bukan nak tunggu nak jadi ustazah dulu baru nak bagi tazkirah ke anak-anak ni, tak, kan. Kita ambil pendekatan untuk kita, mungkin kita beli satu buku hadis ke ataupun kita baca tafsir Al-Quran sendiri ke, kita rujuk kepada tafsir-tafsir ke. So kita petik satu-satu ayat dan sebagainya untuk kita tazkirahkan, dan mungkin pada masa tu kita akan cuba mengenali hati budi jiwa anak-anak kita, apa yang mungkin dia nak luahkan, kan. Dan kita ajar supaya anak-anak kita ni banyak berzikir kepada Allah SWT. Sebab dengan zikir tu dia boleh lembutkan hati. Bila anak-anak ni sentiasa diajar dengan zikir, kan. Zikir tak kira lah zikir apa pun, zikir ni banyak kalau ikut zikir Nabi SAW. Kita ajar anak-anak berzikir. Dengan zikir tadi melembutkan hati anak-anak ni. Sebab tu bila kita selalu zikir dengan anak-anak, kan, zikir kita bersama dengan anak, kita ajar anak-anak untuk berzikir, maka bila kita nak menyampaikan sesuatu yang kesilapan yang dibuat oleh anak-anak, maka dia akan terima dengan keadaan yang tidak melenting, kan. Jadi kadang-kadang sebab kita dah tiupkan dulu dengan jiwa-jiwa yang halus, dengan jiwa-jiwa yang tenang, dengan jiwa-jiwa yang damai, lepas tu barulah
kita masukkan bila ada kesilapan, bila ada kekurangan yang dia buat, bila ada satu-satu benda yang tidak soleh yang mereka laksanakan, kita boleh tegur dan dia boleh terima dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang tenang, yang akhirnya dia tahu benda yang dia buat itu salah di sisi Allah SWT. Tapi kalau kita tak mulakan dengan pendidikan ini, kita terus nak tegur, nak marah dalam keadaan yang kita pun tak bersedia untuk mendidik dia, maka tu yang akan jadi anak-anak melenting, akan jadi sesuatu yang menentang lah, dan akhirnya ada di kalangan anak-anak yang tidak menghormati ibu bapa dan sebagainya. Na'udzubillah min zalik. Itu antara benda yang kita doakan supaya Allah jauhkanlah daripada kehidupan kita di dunia ini, insya-Allah. Kemudian yang terakhir, Ustaz ambil sikit sebelum kita berakhir, mungkin akan masuk sesi soalan dan sebagainya. Saya suka petik juga daripada pandangan Syekh Abdul Rasyid Ulwan. Ada banyak dia kata tanggungjawab ataupun apa yang perlu diambil peranan oleh ibu bapa ni. Mula-mula tu mempersiapkan diri sebagai ibu bapa lah kan, sebelum nak dapat anak, sebelum nak kahwin apa semua. So dia balik pada pilihan jodoh lah. Kemudian bila dah jadi ibu bapa, dikurniakan anak, maka ibu bapa ni dia kena dia kena mendalami ilmu juga untuk dia mengemudi ahli keluarga dia untuk membawa kepada jalan kebenaran. Jadi bila khusus kepada anak-anak ni, selain daripada pendidikan keimanan, pendidikan akhlak, pendidikan rohani ni tadi ni, maka ibu bapa juga mempunyai peranan. Tanggungjawab ibu bapa ni untuk menyediakan makanan-makanan yang baik untuk anak-anak. Kan? Yang akhirnya akan memberikan pendidikan jasmani, fizikal anak-anak tu dengan keadaan yang baik. Kan? Jadi dia bermula dengan makanan. Sebab kalau kita refer balik pada hadis Nabi SAW pun, sesuatu penyakit tu sebenarnya bermula di perut kan. Jadi perut ni tempat untuk masuk makanan. Jadi kalau kita, sebab tu saya rasa Syekh Abdul Rasyid Ulwan dia ambil pendidikan jasmani ni dan direferkan juga kepada makanan yang disediakan kepada anak-anak, mestilah makanan-makanan yang baik, yang boleh mencambahkan sesuatu yang baik dalam darah daging dia. Jadi hari ni mungkin kadang-kadang mungkinlah, na'udzubillah juga kan, disebabkan oleh kesibukan kita, kadang-kadang kita tak sempat untuk menyediakan makanan yang baik kepada anak-anak. Kan kita pernah dengar banyak kes juga di hospital ada yang anak-anak seawal usia meninggal dunia disebabkan oleh masalah kencing manis, masalah yang lain. Kita tahu ajal maut semua di sisi Allah SWT. Namun kita kena tengok juga, kita kena ambil juga pengajaran, dan ibu bapa yang terlibat dengan kes anak-anak ini, memang mereka mengakui mereka tidak dapat menjaga pemakanan yang baik kepada anak-anak sebab sibuk, dan menyediakan saja makanan-makanan yang fast food kepada anak-anak ni supaya anak-anak ni maksudnya tak ganggu lah, maksudnya tak ada masalah dari segi nak dapatkan makanan, sediakan minuman-minuman yang bergas setiap hari penuh dalam peti ais tu kan. Ni cerita benar ni. Kemudian menyediakan makanan-makanan yang fast food setiap hari sebab dengan kesibukan mak ayah tu sendiri tak mampu nak sediakan makanan-makanan yang baik, jadi ambil mana-mana yang cepat, dan benda itu akhirnya memberikan kesan kepada pendidikan fizikal tubuh badan anak-anak tu sendiri. So ini antara benda yang kita kena ambil berat lah. Kalau kita nak balik pada peranan dan tanggungjawab ibu bapa ni, maka ibu bapa juga perlu memberikan makanan yang baik, menetapkan satu pendidikan jasmani yang baik kepada anak-anak. Bagaimana nak bentuk fizikal yang baik, sebab dengan fizikal yang baik mungkin setengah orang dia jaga pemakanan, dia sediakan makanan yang baik, kemudian dia bagi menyediakan aktiviti sukan yang baik kepada anak-anak kan, untuk mencerdaskan minda dia, mencerdaskan fizikal dia, dan dengan cergas tadi maka anak-anak tu dapat melaksanakan ibadah dengan baik. Itu antara benda yang Ustazah boleh sebutkan lah dalam masa ni. Kalau kita nak sambung lagi, mungkin Mashina mungkin lajak sampai 2-3 jam kan nak bincang. Mungkin lah. Sebab dia anak-anak ni memang semua orang berminat kan. Kan, jadi masalah sekarang ni cabaran zaman sekarang kan. Betul kan. Jadi kita buat kita ambil mana-mana teori yang telah disebutkan dalam Islam, bermula dengan cara Nabi SAW lah. Kalau siapa dapat baca lah, siapa dapat cari lah kitab-kitab Adabul Mufrad kan, kemudian kitab Tabiatul Aulad tadi ni kan, ada banyak lah sebenarnya teori-teori, tips-tips yang dikongsi, bermula daripada Nabi SAW sendiri, daripada wahyu dan sebagainya. Dalam ayat Quran sendiri pun, surah Luqman kan, wa iz qala Luqmanu libnihi, Luqman berkata kepada anaknya, jangan syirik kepada Allah SWT. Itu yang pertama kan, bila kita tengok dalam konsep anak-anak ni. Jadi bila anak-anak ni jelas tentang keimanan kepada Allah SWT, so benda-benda lain akan mengikutinya dengan
dengan baik. Itu antara yang Ustazah boleh simpulkan sedikit lah berkaitan dengan tanggungjawab kita ibu bapa, yang mana kita ni adalah orang-orang yang beriman, bagaimana tanggungjawab kita untuk mencorakkan kelangsungan, kecemerlangan untuk anak-anak kita pada masa awalnya sehinggalah pada masa yang akan datang. Jadi Ustazah rasa untuk itu saja perkongsian untuk hari ini. Dan mungkin kalau ada soalan ke yang mana-mana yang Ustazah boleh bagi pandangan, insyaAllah kita akan kongsilah. Okay, Ustazah serah balik pada Mashina sebelum kita berakhir. Terima kasih Ustazah. Kita kat sini ada satu soalan daripada Iqbal. Sebagai umat Islam, sebagai ibu bapa juga, kita perlu memastikan anak kita kenal Allah dan Rasulnya. Soal akidah dan okey, dia tanya macam mana nak menarik minat anak-anak tentang keindahan Islam. Yang kedua, bagaimana penyucian hati kalbu kita yang dewasa ni dah tercemar. Okey, baik, Alhamdulillah. Terima kasih atas soalan tu, Iqbal. Okey, Iqbal. Jadi soalan yang pertama, bagaimana nak menarik minat anak-anak tentang keindahan Islam. Kalau nak kongsi cara Ustazah lah kan, mungkin ada cara orang yang lebih baik, tapi Ustazah cuba kongsi pengalaman Ustazah lah. Nak cerita tentang keindahan Islam ni, biasa Ustazah suka cerita kepada anak-anak ni daripada dia kecil dulu sampai sekarang ni, sampai masih besar. Kami memang ada sesi tazkirah lah, duduk santai-santai. Kadang-kadang tengah-tengah anak-anak tu seronok macam-macam lah seronok kan. Kemudian Ustazah akan masuk secara serentak. Cerita berdasarkan kepada sirah Nabi SAW. Banyaknya anak-anak ni dia suka dengan kisah sirah kan. Nak cerita tentang keindahan Islam, dia ada dalam cerita-cerita sirah, dia ada dalam cerita-cerita para sahabat dan cerita daripada Nabi sendiri. Sahabat cerita tentang Nabi sendiri, tentang keindahan Islam. Jadi kita cuba ambil corak penceritaan daripada sirah kan, sirah Nabi, sirah sahabat, kemudian kita tengok kepada hadis-hadis, nak ceritakan tentang keindahan Islam ni. Sebab contoh kalau kita nak tengok contoh keindahan Islam ni melalui akhlak, kita ambil contoh daripada Nabi SAW, bagaimana Nabi dengan anaknya, bagaimana Nabi dengan cucu-cucunya kan. Kemudian kita ambil contoh-contoh ulama-ulama. Kalau kita baca kisah Imam Syafi'i ke, Imam Abu Hanifah dan sebagainya, dia ada cerita-cerita yang menarik sirah mereka ni, sehingga kita sendiri ibu bapa ni kita kena baca dulu dan kita kena mengaji dulu. Kemudian baru kita boleh sampaikan kepada anak-anak untuk cerita tentang keindahan-keindahan yang ada dalam Islam. Ceritalah, dan kita boleh ambil juga cerita-cerita yang hari ini, maksudnya cerita orang yang masuk Islam kan, orang yang berpindah daripada jahiliah dia kepada Islam, convert kepada Islam, apa yang dia dapat daripada dorongan dia untuk memeluk Islam dan sebagainya. Biasa Ustazah buat dalam bentuk penceritaan, dan Ustazah gunakan masa makan dan tengah nak habis makan tu akan mulakan sikit tazkirah, ambil lah. Kadang-kadang mula dengan teka-teki dulu. Teka-teki, tapi teka-teki yang kita reka sendiri, dia ada kaitan dengan Islam. Jadi benda tu menarik minat untuk pelajar, untuk anak-anak kita ni. Dia rasa macam seronoknya kan, tak pernah dengar pun sirah ni kan, nak baca daripada mana, contoh kan. So kita boleh juga dengan keadaan kita bercerita. Saya rasa bercerita ni bermula daripada seawal usia anak-anak tu, dia suka dengar cerita. Sampai sekarang ni pun kalau anak saya yang sekolah menengah tu memang suka dengar sirah. Ada je sirah yang baru-baru guna cerita pada anak-anak, dan akhirnya dia rasa macam dengan sirah tu dia rasa dengan lebih cepat untuk dia absorb masuk dalam jiwa dia dan sebagainya. Itu yang pertama. Okey. Kemudian kita boleh baca ayat-ayat Quran. Kita petiklah ayat Quran yang menarik dan sebagainya, yang kita boleh ceritakan kepada anak-anak ni. Seluruh ayat Quran tu hebat. Jadi kita ambil lah mana-mana ayat Quran yang boleh menceritakan tentang Islam. Hatta Qul Huwallahu Ahad sendiri pun, kalau kita baca dari sudut tafsirnya, memang banyak cerita-cerita yang menarik. Kenapa ada sahabat yang baca hanya Qul Huwallahu Ahad boleh masuk syurga contohnya kan. Jadi kita cerita benda ni. Jadi anak-anak tu paling tidak pun kalau dia semayang pun, kalau dia baca Qul Huwallahu Ahad tu, dia yakin Allah sayang kat dia. Contohnya itulah kan. Okey. Kemudian yang kedua, bagaimana penyucian hati kalbu kita yang dewasa ini telah tercemar. Bagaimana? Yang ni kita contoh, Ustazah ada dengar pandangan ulama lah. Kita boleh memilih sama ada kita nak duduk dalam keadaan yang kita hanya beribadat pada Allah SWT, yang kita tak berjumpa dengan orang. Tapi memang kalau kita ambil pendekatan yang kita nak sucikan jiwa ni tanpa kita berjumpa dengan orang, kita ambil kita ni jadi sebagai ahli ibadah je lah, tak jumpa orang kan, ahli ibadah kan. Tapi bila kita ni hidup dalam keadaan kelompok masyarakat, kita duduk dalam kelompok masyarakat, so kita akan keluar. Bila kita akan keluar ni, kita tahu dah kita akan berhadapan dengan sesuatu yang boleh merosakkan
hati kita kan, dengan perkara-perkara yang macam-macam lah, na'udzubillah min zalik kan. Masuk je dalam kelompok bersama dengan rakan-rakan, kadang-kadang terkeluar juga perkataan-perkataan, terkeluar juga sangkaan-sangkaan dan sebagainya kan. Jadi macam mana kita nak sucikan balik hati dan jiwa qalbu yang telah tercemar. Saya petik daripada hadis Nabi lah nak. Mungkin banyak kaedah dia, tapi kalau kita patah balik, Nabi pernah menyebutkan hati manusia boleh berkarat seperti berkaratnya besi. Kan? Maka sahabat bertanya, boleh tak nak sucikan hati yang berkarat tadi tu? Kan? Maka Nabi kata hati yang berkarat ni boleh disucikan dengan perbanyakkan zikir kepada Allah SWT, dan sebaik-baik zikir adalah dengan membaca ataupun melazimi Al-Quran. Kan? Jadi kita nak sucikan hati kita. Bagi Ustazah lah, yang paling mudahnya adalah kita istiqamah dengan Quran, kan? Ataupun kita memang ada waktu-waktu yang kita tetapkan zikir. Kita pastikan zikir kita itu tidak pernah ditinggalkan pada setiap hari kita. Lepas sembahyang kita akan ambil masa untuk zikir. Dalam Quran pun sebut kan, duduklah kamu dan berzikir. Maksudnya dalam kehidupan kita sehari-harian, sebab dengan zikir ini boleh menenangkan hati. Dengan zikir ini boleh menyucikan hati-hati dan jiwa-jiwa yang kotor. Kan, dia akan ada titik hitam. Kemudian bila kita zikir, dia akan lucut, dia akan keluar, dia akan buang semua. Tapi kita kena yakin bahawasanya Allah menyucikan hati kita. Jadi jangan kita buat dalam keadaan yang kita tak yakin. Dan satu lagi, bila kita sebut zikir ni, untuk penyucian hati ni, zikir ni mestilah diselaraskan antara yang di lisan dengan yang di hati. Sebab kalau kita zikir hanya di lisan saja, tapi tidak sampai pada hati, maksudnya dia masih lagi berada pada tahap yang orang kata apa? Kalau ikut Imam Nawawi dalam kitab dia Al-Azkar, zikir tu adalah zikir yang paling rendah lah. Dekat lidah je kita sebut, sedangkan hati kita masih berfikir tentang keburukan, hati kita masih lagi bersangka buruk pada orang, maka benda tu tak bagi kesan untuk penyucian jiwa ataupun penyucian hati kita di sisi Allah SWT. Jadi wallahualam. Itu pandangan Ustazah lah, sedikit berkaitan dengan soalan tadi. Lagi satu, soalan dari saya lah Okay. Macam kita dah ajak anak kita macam Ustazah, kita hantar sekolah agama apa semua, tapi bila anak dewasa dalam akhir remaja lah kan, pergaulan apa semua tu, kadang-kadang orang kata apa, cultural shock. Yang tu yang kita risau tu. Kita dah bagi segala yang kita kata ikut yang apa, pendidikan awal agama tu lah kan. Tapi bila dah sampai remaja tu, kawan-kawan dengan sekisaran tu macam mana? Kadang-kadang itulah risau lah kan. Kat rumah kita tak ada cakap bahasa yang apa mencarut-mencarut, tapi bila dah bercampur duduk asrama, kawan-kawan tengok cakap kita tak pernah cakap benda yang kita tak bercakap di rumah. Macam mana? Okey, baik. Satu, pertama, bila kita nak lepaskan anak-anak kan, maksudnya anak-anak ni ada yang pergi bersekolah, duduk asrama dan sebagainya kan, dan kita jangan berhentilah satu pendekatan yang Ustazah biasa buat juga pada anak yang duduk asrama sebagainya. Kadang-kadang kejut juga kan, sekolah agama dah, tapi bila balik kadang-kadang ada juga cakap dapat daripada mana ni kan, contoh kan, siapa yang duk sebut ni cakap macam ni, sebab Umi dengan Abah tak pernah pun sebut benda-benda yang tak elok ni, macam mana boleh cakap macam ni kan. Na'udzubillah min zalik. Jadi kita sentiasa pesan, sebab tu bila kita dengar, sebab macam Ustaz sebut tadi kan Mashina, bila kita dengar anak-anak kita sebut benda-benda yang tak elok, dan anak-anak ni kita tak nafikan, bila usia dia macam ni, dia mudah terpengaruh kan. Kalau dia pula, yalah, bila bertemu dengan kawan-kawan dan sebagainya, kadang-kadang lupa habis dah ni benda-benda yang kadang-kadang zikir pun kan tak dan kan, zikir pun kadang-kadang tak dan kan, budak-budak kan, macam kita dulu lah, masa kita muda-muda dulu pun kadang-kadang kita pun zikir macam tu je lah. Lepas semayang tu, kawan bila duduk sikit bolehlah zikir, kadang-kadang banyak lari daripada zikir tu kan. Okay? Jadi kita bila kita bercakap je dengan anak-anak, kalau anak duduk asrama, masa kita telefon anak-anak ataupun anak-anak telefon kita tu, sentiasa pesan dalam keadaan yang mungkin dia tak nak dengar pun, benda tu akan masuk. Lama-lama dia akan jadi satu benda yang dia berfikir jugalah. Kalau dia dengar benda-benda yang tak elok, dia akan fikir benda ni tak elok ni, mak aku selalu pesan, ayah aku selalu pesan jangan buat begini-begini. Dan bila dia balik pada rumah, bila dia duduk asrama, dia balik rumah, kita dengar je dia sebut benda-benda yang tak elok kan dan sebagainya, ataupun dia tunjuk perbuatan yang tak elok, maksudnya dekat situ kita akan ambil peranan ibu bapa ni, kita tegur terus kan, jangan kita tunggu. Mungkin tak apalah, anak aku ni stres kot, biarlah dia nak lepaskan geram dia. Tapi adakah dengan keadaan tersebut benda tu betul? Kalau kita rasa benda tu salah, kita tetap ada tanggungjawab untuk memperbetulkan keadaan tersebut, satu kan. Kemudian yang paling penting juga pada Ustazah Mashina, doa lah. Doa tu memang doa ni kekuatan yang paling besar lah kan. Dan kita yakin bila ibu bapa ni
kerap berdoa untuk anak-anak ni, minta dengan Allah SWT dengan sesungguh-sungguhnya, maka yang akan mencorakkan kebaikan untuk anak-anak itu adalah Allah SWT. Jadi kita kena yakin dengan doa yang kita minta dan tidak mustahil doa tu akan menjadikan anak-anak tu sesuatu yang baik lah. Dan dia akan jadi soleh untuk mak bapak dia, dan dia akan jadi soleh dan solehah untuk Allah dan Rasulnya. Itu antara yang Ustazah biasa juga amalkan, dan alhamdulillah bila kita yakin Allah SWT ni memang Tuhan yang berhak kita sembah, tempat kita meletakkan harapan dan segalanya, maka kita yakin Allah sentiasa makbulkan apa yang kita minta. Lina Mashina? Okey. Okey, masa pun dah lebih banyak dah ni. Okey. Terima kasih Ustazah. Dengan berakhirnya sesi soal jawab tadi, maka berakhirlah sudah majlis bicara iman pada hari ini. Saya ingin memohon maaf sekiranya terdapat sebarang kekurangan dan kekhilafan sepanjang menghadiri majlis ini. Terima kasih juga pada Ustazah sudi terima kali kedua dah saya panggil tahun ni. Sama-sama, alhamdulillah, insya-Allah. Setakat yang Ustazah boleh kongsi sama, insya-Allah kita kongsi. Okay, marilah sama-sama kita menutup majlis ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mashina dan terima kasih persakaan. Terima kasih semua. Semoga kita dirahmati oleh Allah SWT. Semoga kita dijauhkan daripada segala keburukan dan mudarat dan dijauhkan daripada kejahatan wabak yang berada dalam kehidupan kita hari ini, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sediakan link kehadiran di ruang chat. Boleh ambil kat situ ya. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.